Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pelajar? Semoga semuanya sihat-sihat hendaknya. Kita terus meneruskan pembelajaran kita dalam usaha kita untuk membina kefahaman. Kita mulakan dengan tema 3. Okey, dalam tema 3 kalau kita lihat tajuk besarnya adalah berkaitan dengan kemajuan dan pembangunan. Jadi dari aspek kemajuan dan pembangunan itu, kita lihat yang pertama dari segi sistem ekonomi, di mana sistem ekonomi ini terdiri daripada feudalisme di Jepun dan China sebagai contoh yang kita ambil untuk melihat sistem ekonomi feudalisme. Dan kita bandingkan juga sistem feudalisme ini dengan feudalisme yang berlaku di Jerman dan di Perancis. Sebab itu sistem ekonomi ini berkembang daripada sistem ekonomi feudalisme kepada sistem ekonomi kapitalis yang bermula di England dan kemudian di Amerika Syarikat. Dan perkembangan sistem ekonomi ini berlaku daripada abad ke-16, 17, 18 hinggalah abad ke-20 dan sehingga sekarang ini. Tetapi kita membincangkan kemajuan dan pembangunan tema 3 ini mengikut sukatan sehinggalah 1955. Okey, itu bahagian yang pertama dalam tema 1, itu sistem ekonomi. Dan kalau kita tengok trend soalan, sistem ekonomi dan juga satu lagi iaitu perkembangan ekonomi yang berlaku di dunia abad ke-16 hingga abad ke-20 adalah soalan nombor 3 dalam perperiksaan. Kalau kita lihat trend soalan sebelum ini, soalan nombor 3 adalah daripada bahagian pertama dalam tema 3 iaitu sistem ekonomi dan juga perkembangan ekonomi. Sama ada perkembangan dalam bidang industri di Jerman dan juga di Jepun, dan satu lagi adalah perdagangan dan perniagaan di Perancis dan juga di negara Eropah, dan satu lagi adalah pertanian di England dan juga di Belanda. Okay, ini antara bahagian yang penting dalam bahagian yang pertama dalam tema 3. Jadi kita perlu memahami apa sebenarnya yang diperlukan, yang dikehendaki dalam sistem ekonomi dan juga perkembangan ekonomi yang di bawah tajuk kemajuan dan pembangunan dalam tema 3. Bahagian yang kedua dalam tema 3 adalah intelektual. Bagaimana perkembangan intelektual ini telah mempengaruhi perkembangan dan kemajuan masyarakat Eropah khususnya, yang menyumbang kepada kemajuan dunia. Dan itu bahagian yang kedua. Dan bahagian ketiga adalah tokoh yang berkaitan dengan perkembangan ilmu ataupun intelektual ini, ataupun dikenali sebagai tokoh-tokoh intelektual. Dan satu lagi adalah kemajuan pendidikan, itu proses perubahan pendidikan daripada sistem pendidikan tradisional kepada pendidikan moden. Ini daripada abad ke-18 hinggalah abad ke-19 dan juga abad ke-20. Jadi kita akan melihat dua aspek ini dari segi intelektual, itu dari segi perkembangan Renaissance, ini perkembangan revolusi sains, perkembangan ilmu pengetahuan di Eropah itu telah menyumbang kepada kemajuan yang dicapai oleh mereka pada hari ini. Dan satu lagi aspek penting adalah perkembangan ilmu itu hasil daripada sumbangan tokoh-tokoh seperti Jean-Joseph Roscoe, Adam Smith dan juga Louis Montesquieu. Jadi tiga tokoh ini adalah tokoh intelektual dalam tema 3. Dan satu lagi adalah kemajuan pendidikan di Perancis dan juga di Jerman. Ini sebagai satu contoh sistem pendidikan tradisional dan sistem pendidikan moden. Ini ke arah vocational dan juga sistem teknik ataupun sistem pendidikan teknik, vocational dan teknik. Okey, itu bahagian keempat, bahagian ketiga, keempat dan kelima dalam tema 3 yang merupakan, kalau kita tengok trend-trend soalan sebelum ini, itu adalah soalan nombor 4. Ini soalan nombor 4. Soalan nombor 3, sistem ekonomi. Soalan keempat itu kebiasaannya adalah intelektual, perkembangan ilmu pengetahuan, sumbangan tokoh-tokoh dan juga kemajuan pendidikan. Okey, inilah keseluruhan dalam tema 3 yang pelajar perlu kuasai untuk membolehkan kita menjawab apa sahaja soalan daripada tema 3. Untuk soalan nombor 3 dan untuk soalan nombor 4. Teruskan bersama saya, Suka Sensei. Bahagian pertama dalam tema 3, kemajuan dan juga pembangunan ini, kita boleh lihat aspek yang pertama dalam sistem ekonomi, iaitu ekonomi feudalisme. Dalam ekonomi feudalisme yang berlaku pada abad ke-16 hinggalah abad ke-18,
Okay, dan juga boleh berjangka pada abad 19 dan juga abad ke-20. Okay, dalam sistem ekonomi feudalisme ini, apa yang berlaku di China, bagaimana bentuknya sistem ekonomi feudalisme di China dan di Jepun ini untuk mewakili negara Asia, dan satu lagi kita akan lihat bagaimana bentuk ekonomi feudal di Perancis dan juga di Jerman. Ini sebagai satu kuasa ekonomi, sebagai sebuah negara yang maju dari segi ekonomi walaupun mereka mengamalkan sistem feudalisme, iaitu satu sistem yang berlapis, yang berstruktur, yang berhierarki, di mana jelas kedudukan golongan pemerintah dan juga golongan diperintah. Jadi kita nak lihat bagaimana dalam kerajaan yang berbentuk pemerintahan dan diperintah ini, golongan pemerintah dan diperintah ini maju dan dapat menghasilkan ekonomi yang berkembang. Kalau di China, pertanian juga maju, industri juga berkembang. Begitu juga di Jepun. Semua kegiatan ekonomi itu berkembang. Semasa zaman Shogun Tokugawa. Dan juga apa yang berlaku di Perancis dan juga di Jerman. Semasa pemerintahan beraja yang mengamalkan sistem feudalisme ini. Itu yang kita nak memahaminya. Apakah sebenarnya sistem ekonomi feudalisme? Ekonomi feudalisme, apakah yang dimaksudkan dengan sistem? Itu perkara yang pertama kita faham. Okay, kita disebut, biasa ditanya tentang sistem ekonomi feudalisme. Pertama, kita kena faham apakah dikatakan sebagai sistem. Sistem ialah gabungan ciri ataupun fakta orang yang mewakili kelas, kumpulan, pekerjaan, jawatan. Itu yang kita boleh kaitkan dengan orang. Dari segi kelasnya, dari segi kumpulan mana, pekerjaannya apa, jawatannya apa. Dan satu lagi, sistem juga berkaitan dengan idea. Idea-idea tentang idea ekonomi. Kalau dalam sistem ekonomi, kita kaitkan dengan idea ekonomi. Kalau sistem politik, kita kaitkan dengan idea politik. Tingkah laku yang berkaitan dengan tingkah laku ekonomi. Ini bagaimana kita nak kaitkan dengan tingkah laku ekonomi, tingkah laku politik. Yang itu semua menyumbang kepada sistem yang hendak kita jelaskan. Dan satu lagi, apakah matlamat? Kalau kita sebut sistem ekonomi, apakah matlamat sistem ekonomi? Okay, untuk mendapat keuntungan maksimum, untuk menguasai ataupun memonopoli sesuatu kegiatan ekonomi, ataupun hanya untuk sekadar sara diri. Okay, itu apa yang dikatakan sebagai sistem. Ini ada matlamat yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang menjalankan sistem tersebut, dan manusia itu juga mempunyai pelbagai idea untuk menerangkan ataupun meneraju sesuatu sistem ekonomi. Dan kita boleh lihat orang ataupun penduduk ataupun manusia itu terdiri daripada pelbagai kelas, pelbagai kumpulan manusia, pelbagai jenis pekerjaan yang mereka lakukan dan memegang beberapa jawatan seperti raja ke pembesar dan sebagainya. Dan satu lagi penting adalah fakta-fakta ataupun ciri-ciri yang dikatakan ciri-ciri ekonomi tradisional. Okay, sama ada bersifat sara diri ataupun ada lebihan untuk membolehkan mereka menjalankan pertukar barang dan sebagainya. Okey, itu perkara penting yang kita kena faham. Apa yang dikatakan sebagai sistem. Okay, bila kita sebut sistem, kita boleh kaitkan dengan sistem ekonomi, sistem sosial, sistem politik. Dan semua sistem itu mempunyai gabungan daripada apa yang saya jelaskan tadi. Sekarang kita masuk perkara yang kedua, iaitu sistem ekonomi. Apakah yang dimaksudkan dengan sistem ekonomi? Bila kita sebut sistem ekonomi, ianya bermaksud sistem ekonomi adalah cara atau kaedah dalam menjalankan sesuatu kegiatan ekonomi. Jadi sama ada ekonomi itu berbentuk tradisional, bersifat sara diri, ataupun secara nomad, dan juga ekonomi moden, sama ada ekonomi merkantilisme, ekonomi kapitalisme, dan juga ekonomi pasaran bebas. Ini yang berdasarkan kepada perdagangan bebas. Okay, itu yang kita masukkan dengan sistem ekonomi. Jadi pada jelas ya, apa dikatakan sebagai sistem, apa yang dikatakan sebagai sistem ekonomi. Jadi sistem boleh jadi sistem ekonomi, sistem politik, sistem sosial. Ini berdasarkan pada perkara-perkara yang saya jelaskan tadi. Dan bila kita sebut sistem ekonomi adalah cara atau kaedah untuk menjalankan sesuatu kegiatan ekonomi. Sama ada ekonomi itu bersifat tradisional ataupun itu adalah ekonomi moden. Ini yang berasaskan kepada keuntungan, skala besar dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini sangat penting. Jadi dalam sesuatu sistem ekonomi, khususnya ekonomi feudalisme, ada 4 perkara penting yang kita boleh kaitkan. Semua sistem ekonomi mesti berkaitan dengan 4 perkara ini. Ingat betul-betul para pelajar. Pertama, dalam sistem ekonomi feudalisme, pertama adalah sumber semula jadi. Setiap negara
memerlukan alam semula jadi untuk mendapatkan makanan, bekalan air yang bersih dan juga bahan mentah. Air bukan hanya untuk minuman ataupun kegunaan seharian, air juga digunakan untuk mengairi kawasan pertanian. Jadi sumber semula jadi ini sangat penting. Itu yang membezakan kegiatan ekonomi sesuatu tempat. Ini kawasan yang seperti di China dan juga di Jepun. Bagaimana sumber semula jadi itu menjadikan kegiatan ekonomi mereka, khususnya semasa pemerintahan secara feudal itu. Ekonomi feudal itu pertamanya dia berasaskan kepada sumber semula jadi yang ada di negara tersebut, di China dan di Jepun. Contohnya, mereka mempunyai sumber semula jadi yang banyak, yang luas, kaya dengan pelbagai jenis sumber semula jadi yang memudahkan mereka untuk mendapatkan bekalan makanan, air untuk kegunaan harian, air untuk mengakhiri kawasan pertanian ataupun digunakan untuk industri. Semua itu memerlukan bahan semula jadi ini, dan juga bahan mentah daripada pelbagai bahan. Sama ada hasil pertanian, hasil ternakan, hasil hutan, hasil laut, dan juga daripada hasil-hasil perlombongan, seperti arang batu, biji besi, petroleum, emas dan sebagainya. Itu semua adalah sumber semula jadi yang menentukan jenis kegiatan ekonomi sesuatu negara. Ya, kalau diguna sistem apa? Kalau diguna kapitalisme lah. Ini kalau digunakan ekonomi feudal, dia akan menjurus kepada penghasilan barangan ataupun sistem ekonomi itu hanya untuk keperluan penduduk ataupun keperluan tempatan, hanya lebihan yang sedikit itu saja yang didagangkan. Contoh. Itu pertama. Yang kedua, produk. Ini barang yang nak dikeluarkan. Ini yang dihasilkan. Contoh, orang ramai mengeluarkan produk daripada sumber semula jadi yang lebih mudah digunakan. Jadi dalam ekonomi feudal, dalam ekonomi feudal, kalau kita lihat masyarakat feudal yang bersusun lapis itu, barangan yang mereka perlukan tidak sama seperti dalam sistem ekonomi kapitalisme. Sebab mereka hanya memerlukan barang makanan yang untuk keperluan sara diri itu, untuk keperluan sendiri. Maksudnya mereka tidak memerlukan barangan yang mewah, barangan yang terlalu complicated. Barangan-barangan yang seperti yang ada hari ini. Ini memerlukan wang yang banyak, ini memerlukan wang untuk membeli sesuatu barangan. Tidak. Mereka memerlukan hanya mengeluarkan barangan yang digunakan untuk makanan. Yang boleh ditukar untuk mendapatkan pakaian, ataupun barangan lain. Tetapi bukanlah sesuatu keperluan yang diutamakan. Jadi apakah barangan yang mereka hasilkan itu bergantung kepada sistem ekonomi yang mereka amalkan. Ketiga, dalam ekonomi feudal, kita boleh kaitkan dengan perdagangan, di mana setiap negara memerlukan pekerjaan dan perniagaan khusus untuk menghasilkan sesuatu barangan ataupun produk. Kemudian peniaga dan orang ramai akan berdagang produk antara satu sama lain untuk mendapatkan apa yang mereka perlukan dan apa yang mereka inginkan. Mereka perlu jual. Misalnya, mereka adalah petani yang menghasilkan beras. Dalam sistem ekonomi feudal di China, di Jepun sama. Jadi beras itu digunakan untuk lebihan yang ada daripada beras tadi, digunakan untuk membeli sesuatu barangan yang lain yang mereka perlukan dan mereka inginkan. Mereka akan bertukar barang dengan peniaga, itu saudagar. Ini golongan peniaga, seorang saudagar ini untuk mendapatkan barangan lain. Mungkin mereka memerlukan pakaian, pinggan mangkuk, peralatan perumahan dan sebagainya. Itu yang berlaku. Masih berlaku perdagangan walaupun dalam skala yang kecil. Ini bukan secara besar. Dan perkara yang keempat yang mereka perlukan, yang berlaku dalam ekonomi feudalisme, adalah medium pertukaran ataupun bagaimana mereka nak menjalankan perdagangan itu. Apakah media mereka gunakan? Ini mereka mungkin bertukar barang saja. Beras tukar dengan, mereka nak makan ikan, tukar dengan ikan, dengan daging, ayam dan sebagainya. Ataupun mereka tukar dengan barangan lain untuk mendapatkan kain, sutera dan sebagainya. Itu dia peringkat awal dalam sistem ekonomi feudalisme sebelum mata wang itu digunakan sebagai media pertukaran. Dan kemudian apabila mata wang digunakan, walaupun mereka menjalankan ekonomi feudalisme, mereka menggunakan wang sebagai medium pertukaran seperti di China, di Jepun, wang perak, wang emas dan sebagainya. Jadi wang ini digunakan untuk memudahkan kegiatan perdagangan antara petani dengan saudagar yang menjadi orang tengah dalam urusan perdagangan ini. Itu yang menggerakkan sesuatu kegiatan ekonomi, khususnya kegiatan ekonomi feudalisme.
shogun daimyo, dan misalnya golongan pemerintah ataupun di China warlord ataupun juga gubernur di China, mereka yang menguruskan, mereka yang mentadbirkan sistem ekonomi ini. Jadi melalui kaedah ataupun kedudukan masyarakat yang bersusun lapis itu, kegiatan ekonomi masih berjalan, masih berlaku, masih berkembang, dan semuanya berdasarkan kepada sistem yang mereka uruskan. Jadi dari segi hak miliknya, siapakah yang memiliki tanah? Mesti sudah pasti golongan pemerintah, raja, emperor yang memiliki tanah, shogun yang menguasai tanah. Begitu juga di China, maharaja yang menguasai tanah. Pembesar mendapat ganjaran, berdasarkan kesihatan mereka itu, mereka mendapat ganjaran dalam bentuk tanah yang diberikan oleh maharaja kepada mereka. Dan rakyat hanya mengusahakan tanah milik maharaja. Jadi ada batasannya dalam sistem ekonomi feudalisme ini. Tetapi ekonomi itu berkembang, berlaku perdagangan antarabangsa, berlaku pertukaran barangan dan sebagainya, dan mereka mula menggunakan medium yang baru, iaitu mata wang, untuk melancarkan kegiatan perdagangan ini. Itu yang berlaku dalam sistem ekonomi, sama ada di China, di Jepun, kemudian di Perancis ataupun di Jerman. Dan negara Eropah lain, perdagangan itu masih berlaku. Walaupun mereka mengamalkan sistem yang dikatakan sebagai sistem feudalisme. Ekonomi feudalisme berdasarkan kepada sistem politik mereka, iaitu masyarakat feudal, berhierarki, bersusun lapis dan berstruktur tadi. Bila kita kaitkan dengan ekonomi, para pelajar, dalam sistem ekonomi seperti yang saya jelaskan sebelum ini, ada dua perkara penting, ada empat perkara penting yang boleh kita kaitkan dengan sistem ekonomi. Pertama, dari segi tanah. Siapakah yang memiliki tanah? Dalam sistem ekonomi feudal, sudah pasti yang memiliki tanah adalah maharaja, emperor, tenno ataupun maharaja China, ataupun raja yang berkuasa mutlak di Perancis, ataupun raja-raja di Eropah yang lain, Jerman, di England, Belanda dan sebagainya. Jadi tanah itu milik tuan tanah yang dipanggil lord, ataupun vassal, dalam sistem ekonomi feudal. Dan kadang ini berubah nanti mengikut abad sampai 18, abad ke-19. Dalam sistem ekonomi ini, yang kedua adalah masyarakat feudal. Bila kita sebut masyarakat feudal, masyarakat yang berhierarki tadi, daripada lord, vassal, serf. Kemudian di Jepun tu, kita boleh kaitkan Jepun dengan China tu, itu baik boleh kaitkan dengan maharaja, shogun, daimyo, dan juga akhir sekali adalah saudagar, petani, bertukang, saudagar dan sebagainya. Itu juga di China, sama. Jadi dalam sistem ekonomi yang diamalkan pada waktu ini, dalam sistem ekonomi feudalisme, adalah ekonomi tradisional dan ekonomi moden. Bezanya senang saja, Pak Pelajar. Bila kita sebut ekonomi tradisional, ia melibatkan kegiatan ekonomi secara sara diri. Maksudnya menjalankan kegiatan ekonomi seperti penanaman padi, gandum, barley dan sebagainya, secara untuk keperluan sendiri saja, sara diri. Bukan mahukan lebihan. Ada sikit lebihan untuk mereka tukar dengan barangan lain. Biasanya mereka menjalankan tanaman makanan, menjalankan kegiatan tradisional ini secara tukar barang, dan mereka menggunakan peralatan ataupun teknologi yang tradisional, cangkul, tajak dan sebagainya. Bila kita sebut ekonomi moden, ia berkaitan dengan ekonomi yang melibatkan jualan, itu perdagangan, sama ada secara kecil-kecilan ataupun secara besar-besaran. Biasanya secara besar-besaran ataupun dalam skala besar. Dan tanah sudah menjadi hak milik individu. Misalnya daripada tanah rang, tanah persendirian, tanah awam kepada tanah persendirian. Misalnya, tanah persendirian kepada tanah awam. Itu perubahan yang berlaku dari segi hak milik yang menggalakkan perkembangan daripada ekonomi tradisional kepada ekonomi moden. Dan satu lagi, dalam ekonomi moden ini, mereka yang mengusahakan sesuatu kegiatan ekonomi itu mestilah mempunyai modal. Dalam ekonomi tradisional mereka tak perlu modal yang banyak, sebab tenaga buruh itu mereka sendiri. Tetapi dalam ekonomi moden, mereka perlukan modal yang besar sebab mereka perlu menjalankan sistem ekonomi moden. Ini berdasarkan sistem kilang, berdasarkan kepada keperluan modal pekerja yang menggunakan teknologi, mesin, jentera dan sebagainya untuk menghasilkan pengeluaran secara besar-besaran. Jadi modal memainkan peranan penting. Jadi dalam sistem ekonomi kita boleh fahamkan ada 4 perkara penting yang kita boleh bezakan. Ini sama ada ekonomi itu adalah ekonomi feudalisme ataupun ekonomi kapitalisme. Di mana dari segi tanah hak milik siapa. Bagaimana tanah itu diuruskan.
Okay, adakah tanah serf bebas sekarang untuk memiliki tanah? Dulu mereka hanya mengerjakan tanah milik vasal. Itu perubahan, perkembangan yang berlaku dalam sistem ekonomi. Jadi masyarakat feudal itu sudah makin lama semakin berkembang. Jadi masyarakat yang berhierarki itu akhirnya tidak lagi terikat dengan hierarki. Jadi ekonomi feudalisme ini semakin berkembang. Okay, daripada ekonomi yang bersifat tradisional, okay, kepada ekonomi moden, okay, yang menggalakkan pengeluaran secara besar-besaran. Dia berdasarkan kemampuan mereka dari segi modal, dan mereka mampu untuk meminjam ataupun mendapat pelaburan daripada pengusaha-pengusaha yang lain, pemodal-pemodal, ataupun dengan membuat pinjaman daripada bank dan sebagainya. Okey, ini semua menggalakkan apa yang dikatakan sebagai perkembangan ekonomi moden yang berasaskan keuntungan dan ekonomi yang bersifat pasaran bebas. Okey, itulah ni dari segi ekonomi ataupun sistem ekonomi yang boleh kita kaitkan sama ada ekonomi itu bersifat feudalisme ataupun bersifat kapitalisme. Dalam sistem ekonomi feudalisme, pertama kita boleh lihat dari segi masyarakat yang berhierarki, iaitu yang saya katakan tadi, lord, vassal dan serf. Sama ini di Eropah, di England, di Perancis, di Belanda dan sebagainya. Okay, mereka mengamalkan satu sistem ekonomi feudal berdasarkan kepada kedudukan struktur atau hierarki masyarakatnya, iaitu lord, vassal dan serf. Okay, jadi dalam hubungan antara ketiga-tiga feudalisme ini ataupun golongan pemerintah dan diperintah ini, ada dua perkara penting. Pertama, perlindungan dan haknya untuk mengusahakan tanah. Itu adalah vassal ataupun serf. Okay, vassal mendapat tanah daripada lord. Ini sebagai balasannya, dia akan memberi tak setia kepada lord. Lord akan memberi perlindungan dan membenarkan vassal untuk mengusahakan tanah mereka. Dan vassal pula memberikan tanah tu kepada serf untuk diusahakan. Untuk diusahakan. Tapi bukan milik serf, itu adalah milik vassal. Dan vassal akan memberi perlindungan pada serf pula seperti biasa akan memberi taat setia dan mengerjakan dan mengusahakan tanah milik vassal tadi. Okey, itu adalah sistem ekonomi feudalisme. Okay, dari segi tanah, di mana pemberian fief oleh lord kepada vassal, itu tanah yang memberikan kepada mereka hak untuk mengusahakan tanah, dan vassal pula membenarkan serf mengerjakan tanah miliknya. Sebab vassal yang dipanggil lord tadi ataupun tuan tanah itu, dia yang memiliki tanah tersebut, serf mengerjakan tanah sebab dia tinggal di kawasan itu. Diberikan perlindungan, diberikan tempat tinggal dan sebagainya. Jadi dalam sistem ekonomi feudal bermula dengan ini. Okay, di mana tanah bukan milik serf, tapi serf mengerjakan tanah milik vassal. Okay, waktu perang mereka akan menjadi tentera, waktu aman mereka akan menjadi petani. Jadi dalam sistem ekonomi seperti ini, sudah pasti pada peringkat awal itu hanya bersifat sadar diri. Okay, hanya bersifat sadar diri untuk membekalkan makanan kepada golongan yang diperintah. Okay, yang dalam bentuk cukai. Yang barang-barang itu dihasilkan, tanah yang diusahakan itu sebahagian besar hasilnya akan diberi kepada vassal, dan vassal akan beri sebahagiannya kepada lord. Itu juga yang berlaku di China dan juga berlaku di Jepun. Okay, berlaku di sistem yang berhierarki ataupun berstruktur ini. Okay, di mana hubungan di antara golongan pemerintah dan diperintah itu berdasarkan kepada ikatan feudal. Berdasarkan kepada ikatan feudal, di mana dalam sistem bakufu yang dijalankan oleh Shogun Tokugawa di Jepun, dan juga pemerintahan beraja yang diamalkan di China, juga berdasarkan kepada sistem ekonomi feudal ini yang berasaskan kepada hak, siapa yang berhak ke atas tanah. Tanah adalah milik pemerintah, yang rakyat adalah mengusahakan tanah milik pemerintah. Dan ini semua ada banyak kesannya. Sebab mereka tidak memiliki tanah itu, maka sudah pasti mereka hanya berusaha untuk memenuhi keperluan hidup mereka yang bersifat sadar diri tadi. Keadaan ini akan berubah apabila dari segi hak milik tanah ini telah mengalami perubahan dan ekonomi feudal mula berkembang, mula meluas, mula semakin maju. Okey, ini satu faktor yang penting.